Ya, kita selain daripada soal COVID-19, kita nak melihat selepas lebih daripada hampir setahun setengah kita berhadapan dengan COVID-19 di Malaysia, ada banyak perkara yang disentuh ketika sidang parlimen minggu lalu. Tetapi minggu ini kita ingin berikan perhatian kepada berkenaan dengan masa depan graduan. Dan bersama dengan kita hari Nurul untuk bicarakan tentang kebolehpasaran graduan semasa pandemik COVID-19 di talian kita. Okey, di talian kita pastinya ketika ini adalah individu-individu yang penting untuk membincangkan mengenai topik kita hari ini. Pastinya yang berbahagia Datuk Syahrudin Abu Sohor merupakan Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali, merupakan pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Universiti Putra Malaysia. Dan hari ini kita dah bercakap, Irfan dah sentuh pun mengenai topik iaitu kebolehpasaran graduan semasa pandemik COVID-19, di mana mereka yang para graduan ini mungkin ketika ini menghadapi kekangan untuk mendapatkan pekerjaan ekoran keadaan yang seperti sedia kala yang kita sedia maklum ketika ini. Dan Datuk, terlebih dahulu kita nak bertanyakan soalan, mungkin Datuk boleh terangkan berkenaan kebolehan pasaran graduan daripada aspek Kementerian Pengajian Tinggi sebenarnya, dan bagaimanakah Kementerian Pengajian Tinggi ini melihat akan kepentingan perkara ini dalam membantu graduan ini sebenarnya. Terima kasih saudari Nurul dan juga saudari Irfan pada petang ini. Terima kasih juga kepada bernama yang menjemput saya kepada sesi kita pada hari ini bagi menjawab di kebolehpasaran graduan dalam bahasa yang mudah adalah keupayaan seseorang graduan yang dilahirkan oleh institusi pengajian tinggi dapat dipasarkan ataupun marketable di pasaran pekerjaan, termasuklah menjadi usahawan. Di Kementerian Pengajian Tinggi, kebolehpasaran juga mengambil kira keupayaan graduan untuk melanjutkan pengajian dan meningkatkan kemahiran. Kadar kebolehpasaran graduan dinilai melalui kajian pengesanan graduan ataupun tracer study yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada setiap tahun kepada graduan yang dalam tempoh 6 bulan selepas mereka menamatkan pengajian. Terdapat 4 kategori yang kita kira ataupun yang kementerian ambil kira dalam menentukan kadar kebolehpasaran graduan, iaitu yang pertamanya graduan yang bekerja termasuk menjadi usahawan, dan yang keduanya graduan yang melanjutkan pengajian, yang ketiganya graduan yang sedang menunggu penempatan pekerjaan, dan yang keempatnya graduan yang sedang meningkatkan kemahiran. Semakin tinggi kadar kebolehpasaran graduan, semakin peluang graduan untuk ditawarkan pekerjaan atau menjana pendapatan. Graduan-graduan yang rendah kadar kebolehpasarannya merupakan kelompok graduan yang memerlukan intervensi dan perhatian khusus untuk kita bantu mereka melalui latihan kemahiran ataupun reskilling atau latihan kemahiran tambahan yang kita panggil upskilling, bagi memberikan nilai tambah kepada mereka untuk dipasarkan di pasaran pekerjaan. Kebolehpasaran graduan merupakan satu perkara yang penting ataupun menjadi tumpuan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, kerana ia bukan hanya mengukur keupayaan graduan mendapat pekerjaan ataupun menjana pendapatan sendiri, tetapi juga kadar ini memberikan gambaran terhadap keupayaan institusi pengajian tinggi untuk melahirkan graduan yang berkualiti yang dapat memenuhi kriteria bakat yang diperlukan oleh industri. Kita dapat tahu sama ada kriteria itu dipenuhi atau tidak dipenuhi dengan melihat kadar kebolehpasaran graduan. Betul. Kalau boleh saya mencelah di sini kerana apa yang Dr. terangkan itu adalah daripada perspektif Kementerian Pengajian Tinggi. Dan Dr. Mas mungkin boleh kongsikan pula bagaimanakah isu kadar kebolehpasaran ini, kadar kebolehpasaran graduan ini ada angka signifikannya kepada IPT dan juga mahasiswa. Daripada perspektif IPT sendiri, kadar kebolehpasaran graduan ini bagaimanakah ia penting kepada institusi tersebut? Okey, terima kasih Irfan. Setiap tahun IPT sama ada swasta ataupun awam dan juga college community dan politeknik, isu kebolehpasaran graduan adalah menjadi agenda yang penting.
Dan rata-rata setiap universiti sehabis baik, sehabis mungkin kita mencuba yang terbaik dengan mengadakan program-program, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan menghubungkaitkan dengan industri dan agensi yang berkaitan dan terutamanya pihak KPT dalam meningkatkan peratus kebolehpasaran graduan. So peratusan peningkatan kebolehpasaran graduan ni dilihat adalah agenda utama setiap universiti, baik politeknik ataupun college community lah. Dan setiap program yang dijalankan memang kita menjurus kepada pelibatan industri player dan kita melibatkan tenaga pengajar di universiti dan sememangnya kita fokuskan kepada semua pelajar terutama di tahun akhir dan juga kepada graduan kita untuk meningkatkan peratus kebolehpasaran graduan. Ini adalah hasrat kementerian dan setiap universiti, setiap college, community dan politeknik kita berusahalah ke arah mencapai dan menjalankan program yang terbaik untuk meningkatkan peratusan ini. Itu dia. Dan Datuk, mungkin saya boleh tanyakan soalan ya, bagaimanakah KPT ini dilihat dapat membantu kebolehpasaran para graduan ini terutamanya dalam ketika ini kita semua sedang berdepan dengan fasa pandemik COVID-19 ini? Sebagaimana yang semua sudah maklum ya sekarang ni, carangan graduan amat berkait rapat dengan prestasi ekonomi dan juga pasaran pekerjaan. Oleh demikian, kerjasama secara kolektif dan bersama oleh semua pihak amat perlu dalam memastikan kadar kebolehpasaran graduan dapat ditingkatkan. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik yang sedang melanda negara dan dunia pada masa sekarang. Kementerian amat memandang berat perkara ini, berusaha untuk memastikan kadar kebolehpasaran graduan tidak terlalu terjejas melalui pelbagai inisiatif untuk mengurangkan impak khususnya daripada pandemik yang berlaku ini. Kita tak nafikan memang dengan pandemik ini dia menjejaskan kita punya kebolehpasaran graduan. Hasil kajian pengesanan graduan tahun 2020 menunjukkan kadar kebolehpasaran graduan berada pada kadar 84.4%. Ianya menurun sebanyak 1.8% berbanding tahun sebelumnya iaitu pada kadar 86.2%. Terdapat beberapa inisiatif yang sedang giat diolehkan oleh RAN. Antaranya ialah program peningkatan kemahiran melalui dana Pelan Jana Semula Ekonomi atau PENJANA. Melalui inisiatif tersebut, Kementerian telah melancarkan dua program iaitu PENJANA KPT CAP atau Career Advancement Program dan PENJANA KPT PACE atau Professional Certification. Sasaran peserta bagi kedua-dua program ialah graduan institusi pendidikan awam termasuk universiti awam, politeknik dan kolej komuniti dan swasta bagi tahun 2019, 2020 dan 2021. Program PENJANA KPT CAP memberi fokus kepada latihan peningkatan kemahiran, upskilling dan reskilling serta program keusahawanan dan program gig ekonomi. Matlamat akhir bagi setiap program di bawah inisiatif ini adalah penempatan pekerjaan ataupun penjanaan pendapatan. Ini ada selaras dengan matlamat kerajaan melalui Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyediakan 500,000 penempatan pekerjaan sehingga Disember tahun 2021. Selain itu, KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi juga melaksanakan program KPT PACE iaitu program latihan persijilan profesional yang berupaya memberikan nilai tambah kepada graduan. Program yang dilaksanakan dengan kerjasama industri dan badan profesional dijangka dapat meningkatkan peluang kepada graduan untuk mendapatkan pekerjaan. Kementerian juga saban tahun menjalankan program-program intervensi kebolehpasaran graduan yang berfokus pada pelajar-pelajar universiti awam terutamanya yang rendah CGPA-nya. Kita berikan kemahiran tambahan kepada mereka untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran mereka. Selain itu, kementerian juga turut melaksanakan program-program kemahiran keusahawanan kepada pelajar sendiri untuk menggalakkan mereka menceburi bidang keusahawanan apabila mereka menamatkan pengajian kelak. Datuk, sebut tentang KPT CAP dan KPT PACE ni saya kira dah lama dah dijalankan. Saya kira ramai juga yang dah menyertai
program tersebut? Masih adakah peluang bagi mereka yang baru dengar hari ni nak cuba juga nak terlibat sama, ada masa yang banyak di rumah ni, adakah masih lagi permohonan dibuka, dan kalau ada, di manakah maklumat berkaitan program ni dapat mereka ketahui? Ya, program ni masih lagi dibuka dan graduan kita galakkan untuk melayari kita punya portal grade. Kita ada satu portal khas kita namakan portal grade. Selain permohonan program, graduan juga boleh mendapatkan berbagai maklumat lah daripada portal tersebut, seperti program-program kebolehpasaran graduan dan juga keusahawanan kan. Kita ada senaraikan program-program dalam portal tersebut. Jadi saya menyerulah semua graduan supaya berusaha untuk merebut peluang yang ada, kerana semua program-program ini adalah kita berikan secara percuma. Buat masa ni kita utamakan graduan yang telah menambahkan pengajian 2019, 2020 dan 2021. Saya ulang, laman grade tadi kita boleh, portal grade tadi kita boleh layari dengan di laman sesawang grade.mohe.gov.my. Itu dia Datuk dah berkongsikan. Jadi cepat-cepat ya bagi mereka di luar sana, graduan yang nak merebut peluang boleh mengakses ke laman web grade.mohe.gov.my. Okey Datuk, kita nak tahu juga apakah mekanisme yang digunakan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan ini dan juga kelangsungan bagi program-program khasnya peningkatan kemahiran dalam inisiatif untuk meningkatkan kebolehan pasaran graduan IPT ini sebenarnya Datuk, bagaimana? Bagi memastikan program-program peningkatan kemahiran yang secara langsung akan membantu meningkatkan kebolehan graduan, kita kena pastikan benda ini sentiasa relevan. Pelaksanaan program kebolehan graduan di IPT mesti ada sentuhan ataupun kerjasama erat dengan pihak industri. Sebab utamanya adalah kerana matlamat akhir kita adalah penempatan pekerjaan ataupun penjanaan pendapatan. Jadi betapa perlunya kita memberikan kerjasama yang erat dengan pihak industri. Graduan-graduan ini setelah tamat kursus tersebut, terutamanya graduan yang mencari pekerjaan mesti perlu bekerja di pihak industri dan juga pihak atau mencari majikan-majikan yang tertentu. Oleh itu, peranan industri amat penting ya. Antara beberapa program yang menampakkan kejayaan adalah seperti program yang kita telah lakukan bersama Shopee, iaitu yang kita panggil Siswa E-Mall. Ianya terbuka kepada 5,000 orang graduan untuk membuka kedai maya di dalam platform tersebut dengan bimbingan secara ada pakar-pakar secara percuma. Selain itu, kita juga ada program bersama dengan Pro2 dan juga turut menyumbang kepada peningkatan kemahiran kepada setakat ini kita dah ada seramai 164 orang graduan dan penempatan pekerjaan adalah dijamin selepas mereka tamat latihan. Untuk program ini kita menyasarkan seramai 500 orang graduan. Begitu juga dengan program-program yang lain seperti program keusahawanan bersama PUNB dan Tekun Nasional. Bimbingan mentoring akan diberikan sepanjang program berlangsung dan pendanaan akan diberikan setelah mereka selesai menjalani program tersebut ya. Terutamanya pihak Tekun telah memperuntukkan sejumlah wang lah untuk kita punya graduan ni untuk membuka perniagaan ataupun memperluas perniagaan mereka. Kita menyasarkan sebanyak 1,000 tempat ya untuk program-program ini. Saya juga menyeru untuk semua graduan supaya merebut peluang yang ada, kerana semua program-program kementerian adalah percuma. Sebab seperti yang kita sebut di awal tadi, kita ingin membantu meningkatkan kebolepasaran graduan kita. Jadi ini adalah menunjukkan tanda keprihatinan kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya, program percuma ni banyak, tetapi program percuma yang ada bimbingan itu payah nak cari sebenarnya. Betul. Dan itu antara usaha yang dah digerakkan oleh KPT. Tinggal lagi soal penyertaan pula. Soal penyertaan ini ada sambutan ataupun tidak, kita kena ajukan kepada Dr. Mas. Dr. Mas, bagaimana graduan kita universiti ini? Mereka sambut ke? Mereka macam, tak apalah, kami cari program lain. Okey.
Alhamdulillah Irfan, Nurul dan semua. Alhamdulillah program-program yang kita sebut percuma ni memang dinanti-nantikan pelajar dan memang ditunggu oleh graduan kita terutamanya yang masih belum bekerja. Jadi sasaran kepada 5,000 peluang pekerjaan di Shopee, perniagaan mall dan juga program-program yang berbentuk coaching daripada PUMB, Tekun Nasional dan juga Peru 2 yang mana meningkatkan skill pelajar, kemahiran dan seterusnya memang amat dinantikan oleh pelajar dan memang mendapat sambutan. Dan saya rasa pelajar kita rata-rata memang sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada kerajaan kita hari inilah yang menyediakan dana. Kita sebut percuma tadi, bila attend percuma dia hadir mendapat allowance. Setengah-setengah program kita beri allowance kepada pelajar yang mencari program. Sebab program ni jangka masanya tak sama, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan dan diberi allowance lagi. Siapa tak nak kan Irfan? Nurul kan? Betul. Dia dapat allowance lagi. So kita sangat berterima kasih, syukur dengan kita kata program penjana dan juga ada juga plan pemulihan negara yang diadakan oleh pihak kerajaan kita pada ni. Terima kasih dan saya harap memang pelajar, graduan walaupun kita kata pelajar ni kita buka graduan untuk yang bergraduat tahun 2019 yang masih belum bekerja, 2019, 2020 dan juga yang terkini 2021 yang baru tamat peperiksaan akhir juga boleh melayari laman grade.mohe.gov.my seperti yang Datuk kongsikan sebentar tadi. So memang kita sangat berharaplah pelajar yang masih belum sedar tentang portal grade ni ramai-ramailah mendaftar kerana peluang pekerjaan, peluang program sangat banyak di laman grade tersebut. Kena rajinkan diri ya, buka di laman web grade.mohe.gov.my. Tapi yang pastinya Irfan, kita dua tak layak. Itu dia. Ada allowance tak layak. Okey, dan Dr. Mas, kita nak tahu juga berdepan dengan keadaan sekarang yang kita lihat segalanya dalam rentak norma baharu di mana adanya kekangan untuk melakukan perjumpaan fizikal, dan apakah cabaran pelaksanaan program kebolehpasaran graduan di institusi pengajian tinggi ini bersama dengan rakan strategik ataupun industri buat masa ini? Kebanyakan program yang kita jalankan terutamanya dengan cabaran isu ketidakstabilan sosioekonomi dengan pandemik COVID-19 ni, 19 ni. Jadi kebanyakan program boleh saya katakan adalah di atas talian. Dan pelajar kita rasanya walaupun norma baharu sudah biasa dengan program di atas talian dan sememangnya setiap universiti mematuhi SOP MKN, Majlis Keselamatan Negara, sebab walaupun di atas talian dan ada juga program-program yang mana perlu pelajar hadir ke platform-platform tertentu di Rusia dan sebagainya untuk hadir secara fizikal lah, yang mana itu semua perlu dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan universiti yang menyelaras program, sebab program-program yang dijalankan ni ada penyelaras dia, Nurul. Jadi maksudnya universiti penyelaras perlu mematuhi arahan dan SOP Majlis Keselamatan Negara supaya kita nak pastikan program berjalan lancar dan dimanfaatkan oleh semua graduan yang terlibat. Itu sudah pasti. Itu dia. Dan diharapkan Ya. Datuk, dia ujung ini Datuk, sebab kita juga nak minta bekah pelan ke hadapan. Harapan Datuk berkenaan dengan program yang dilaksanakan, sambutan juga baik walaupun ada cabaran, tetapi insya-Allah boleh lagi digiatkan dan ditambah baik. Di akhir ini Datuk, apakah harapan Datuk berkenaan dengan usaha di peringkat KPT ini? Ya, program-program peningkatan kemahiran seperti yang kita huraikan sebelum ini banyak membantu dalam meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan IPT. Oleh yang demikian, Kementerian Pengajian Tinggi telah membangunkan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan tahun 2021 hingga tahun 2025 yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Dalam pelan ini kita ada memberi panduan kepada IPT untuk menjalankan program keberanian graduan dengan penglibatan sepenuhnya pihak industri, bermula dari pembangunan kurikulum serta penglibatan aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran menghasilkan graduan berkualiti yang mengikut kehendak dan acuan industri. Ini kerana elemen penting yang perlu ada dalam memastikan peratus kebolehpasaran graduan yang tinggi adalah graduan yang dilahirkan oleh IPT mempunyai bakat tersendiri dengan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan oleh industri dan kurikulum program pengajian yang selari dengan keperluan industri. Oleh itu, hubungan
kuada perhilik di antara kementerian, industri, akademia dan pelajar yang baik dalam menangani isu kebolehpasaran graduan akan dapat menjamin pekerjaan kepada para graduan di samping memastikan tangga gaji yang setaraf dengan kelayakan mereka. Apabila program pengajian di IPT telah diterapkan dengan elemen future ready curriculum ataupun kurikulum tersedia masa hadapan, maka kita yakin akan dapat melahirkan graduan yang lebih bersedia untuk memasuki alam pekerjaan di masa hadapan. InsyaAllah jika kita pastikan pelajar IPT yang dilahirkan berbakat dengan program pengajian yang relevan, maka peratus kebolehpasaran akan dapat kita tingkatkan pada mendatang. Baik, terima kasih banyak kepada dua-dua tetamu kita yang berbahagia dan yang Datuk Syahrudin Abu Sohor dan juga Yang Berurusan Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali bersama dengan kita di Malaysia Petang ini berkongsikan berkenaan dengan program dan juga perancangan yang ada di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Itu dia. Dan nampaknya Irfan ya, dia dikatakan awal tadi 500,000 peluang pekerjaan telah pun dibuka setakat ini sehingga tahun 2021 ini, dan anda di luar sana boleh jangan lepaskan peluang, boleh ke laman Sesawang di grade.mohe.gov.my mintai apakah peluang yang anda boleh dapat di sana. Dan nampaknya Malaysia Petang ini bersiaran sampai setakat ini sahaja. Ya, sekian daripada kami. Saya Ivan Faruqi. Dan saya Nuridia Umul. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.